bermakna dia tidak boleh susun strategi untuk 5 tahun ataupun untuk 6 tahun. Kemungkinan dia tak dapat susun strategi ini pada hayat dia. Kalau macam inilah adilnya Islam. Kalau macam inilah adilnya kepimpinan Islam. Ini serah lama. Ini serah lama. Dan bateri betul. Sebab bila Sayyidina Umar terima kunci ini, hanya selepas 1000 tahun tentera salib dapat menawan balik, iaitu dalam peperangan salib, iaitu pada tahun 1099 lebih kurang. Tapi Salahuddin Al-Ayyubi dapat balik pada tahun 1187, hampir 100 tahun lepas. Bermakna penyerahan ini kita kata lebih kurang tahun 640. Kemudian tentera salib dapat balik pada tahun 1 lebih kurang 1100. Bermakna selepas 500 tahun. Kemudian tentera Islam dapat balik. Kemudian British dapat balik. Tentera salib British dapat balik pada tahun 1917. Bermakna lepas 800 tahun. Bermakna Islam memegang Baitul Maqdis selama lebih kurang 1200 tahun. Lama, 1200 tahun. Bukan lepas 6 tahun dia dapat balik. Dia susun balik strategi dia apa semua dia dapat balik. Tak. Kalau macam inilah adilnya pemerintah Islam dan agama Islam dan ajaran Islam, mereka akan dapat lama. Jadi kata Patrick apa? Adakah kau menyangka bahawa sebab aku hilang kuasa pada hari ini aku menangis? Dia kata bukan sebab ini aku menangis. Aku menangis kerana aku yakin bahawa anna malikul zulmus sa'ah wal malikul adli ila yaumis sa'ah. Aku menangis kerana aku yakin bahawa kerajaan yang adil, kerajaan yang zalim hanya kekal sekelip mata. Tetapi kerajaan yang adil akan kekal sehingga ke hari kiamat. Itu kata Patrick. Anna malikul zulmus sa'ah. Sa'ah ni makna 1 jam. Kerajaan yang zalim akan kekal hanya sejam, tetapi kerajaan yang adil akan kekal ila yaumis sa'ah, iaitu sehingga ke hari kebangkitan. Akan kekal lama macam tu. Dan betul lah kata Patrick ini, Sayyidina Umar ambil kunci ini, jatuh balik Baitul Maqdis pada tahun 1917 di tangan British. Dan jatuhnya Palestin di tangan British, kita akan tengok, adalah kerana pengkhianatan umat Islam juga, dan juga kesedaran ataupun keazaman yang kuat oleh musuh-musuh Islam. Ada perubahan pada diri mereka. Ya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak mengubah satu umat itu kecuali mereka sehinggalah mereka mengubah apa yang ada dalam diri mereka, keazaman mereka, matlamat hidup mereka, pengorbanan mereka, sikap mereka. Dan juga berlaku pengkhianatan dalam umat Islam sendiri. Jadi apa yang berlaku pada umat Islam, kita potong sikit sejarah. Pada tahun 1917 British menawan Palestin dan menawan Syam, Jordan, Lebanon, Syria dan sebagainya, dan mengalahkan tentera kerajaan Khilafah Osmaniyah. Macam mana Khilafah Osmaniyah yang begini hebat, yang penjajahannya ataupun penaklukannya sampai ke tengah-tengah benua Eropah, membuka Bulgaria, membuka Bosnia, membuka Greece, sampai membuka Austria, tapi akhirnya kalah di Palestin. Tidak lain tidak bukan kerana penentangan yang dilakukan oleh umat Arab ke atas saudara mereka Khilafah Osmaniyah atas nama kearaban, melawan keturkian. Daripada mana mereka mendapat kearaban ini? Sedangkan Islam menekankan Islam, bukan bangsa. Dan Sayyidina Umar ingatkan dulu sahabat, kita menjadi agung kerana Islam, bukan kerana Arab. Kerana Islam. Kalau kita cuba cari keagungan dengan cara yang lain,
untuk menjadi hebat dan agung, sebaliknya Allah akan hina kita. Di antara sebab kenapa umat Arab ini lawan kerajaan Osmaniyah keturkian adalah kerana Lawrence of Arabia yang dihantar oleh British, seorang perisik British, masuk ke tengah-tengah umat Arab bersama dengan pemimpin-pemimpin Arab, sehingga Lawrence menjadi macam Arab, pakai igal dan sebagainya, tapi menghembus dan meniupkan semangat bangsa. Sedangkan dia perisik British, sehinggalah orang Arab lupa kepada Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatukan manusia semuanya atas nama akidah. Kemudian mereka menentang Lawrence dan ketua-ketua Arab memimpin orang Arab untuk lawan kerajaan Osmaniyah. Maka kerajaan Osmaniyah menjadi lemah disebabkan penentangan-penentangan ini. Bersekongkol dengan tentera salib. Akhirnya kalah tentera Osmaniyah di Palestin. Dan pemimpin ketika itu bernama Field Marshal Allenby. Akhirnya masuk ke Palestin. Sebelum masuk ke Palestin, dia singgah dulu di kubur Salahuddin Al-Ayyubi di Syria. Dan berkata kepada Salahuddin Al-Ayyubi, yang mana Salahuddin Al-Ayyubi ketika itu dalam kubur, dan berkata kepada dia bahawa, wahai Salahuddin, hari ini kami datang balik. Salahuddin Ayyubi yang mengalahkan tentera salib yang sempat menjajah Palestin selama hampir 100 tahun, daripada tahun 1087 hingga pada tahun 1099 lebih kurang hingga tahun 1187, dapat membebaskan balik, dan Palestin berada di tangan Islam selama lebih 800 tahun selepas itu. Ini diingati oleh tentera salib sampai ke hari ini, sedangkan umat Islam ramai yang luput. Jadi selepas dia berada di kubur Salahuddin, baru dia menuju ke Palestin. Kemudian di Palestin dia berucap, British telah menguasai Palestin. Pemimpin-pemimpin kumpulan-kumpulan dari kalangan Arab ini menunggu bilakah hadiah yang mereka dapat dengan membantu British mengalahkan saudara mereka keturkian. Kearaban lawan keturkian. Ini istilah-istilah jahiliyah ini, yang bukan Islam sedikit pun. Rupanya British tidak bagi apa-apa pada mereka. Dan ucapkan terima kasih banyak. British memerintah Palestin. Selepas British memerintah Palestin, bermulalah British membawa masuk Yahudi, masuk seramai-ramainya ke bumi Palestin. Ingatkan, orang Arab dapat hadiah, dapat jadi ketua. Syarif Hussein ketika itu ingatkan dapatlah jadi ketua di Palestin dan sebagainya. Mereka dapatlah hadiah ataupun kawasan. Rupa-rupanya bocor pada tahun yang sama, tahun 1917, perjanjian di antara Perancis dengan British sesama mereka. Apakah perjanjian sesama mereka? Iaitu perjanjian kalau besok dengan bantuan kabilah Arab dan sebagainya kita dah kalahkan Khilafah Osmaniyah, Khilafah Islam, dan terbentang luas negara-negara Islam ini, kita jangan bergaduh sesama kita, kata British dengan Perancis. Jangan bergaduh. Jom kita bahagi-bahagi negara-negara Islam ini daripada sekarang. Lalu mereka membahagikan. Syria Perancis ambil, Palestin British ambil, Lebanon Perancis ambil, Saudi British ambil, Mesir British. Jadi mereka membahagi-bahagikan dalam keadaan mereka menghasut negara Arab, lawanlah Turki. Arab pun ingat mereka dapat hadiah selepas itu. Mereka dapat jadi ketua. Kamu akan jadi ketua selepas ini dan sebagainya. Dalam masa yang sama, mereka berbincang sesama mereka, tentera salib. Engkau akan dapat mana, aku akan dapat mana, supaya jangan bergaduh nanti. Ini yang berlaku kepada umat Islam. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala berkali-kali mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Wahai orang-orang beriman, jangan kamu mengambil Yahudi dan Nasrani sebagai tempat kepercayaan, sebagai wali. Wali ini tempat kepercayaan.
Macam anak perempuan, siapa wali dia? Ayah dia. Dia percaya pada ayah dia. Ayah dia yang kahwinkan dia. Letak kepercayaan. Wali ni tempat letak kepercayaan. Allah Ta'ala kata, wahai orang beriman, wa ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Wali-wali, wahai orang beriman, jangan kamu mengambil Yahudi dan Kristian sebagai wali-wali. Ba'duhum awliya ba'd. Mereka berwali sesama mereka. Mereka berpakat sesama mereka. Mereka mempercayai sesama mereka, bukan dengan kamu. Wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Siapa yang berwalikan mereka, siapa dari kalangan kamu, wahai orang yang beriman, berwalikan mereka, maka sesungguhnya dia geng dengan mereka. Dia geng dengan mereka. Fa innahu minhum, dia sebahagian daripada mereka. Mana bukan dari kalangan orang yang beriman. Mereka sebahagian daripada Yahudi dan Kristian. Walaupun wajah mereka wajah sama macam wajah orang yang beriman, tetapi hakikat dia bukan orang yang beriman. Dia sebahagian daripada Yahudi dan Nasrani. Dalam ayat yang lain, Allah Ta'ala menyebut, ha antum haula tuhibbunahum wa la yuhibbunakum. Apa kamu ni? Kamu menyukai mereka, mereka tak suka dengan kamu. Wa tu'minuna billahi kull. Kamu beriman kepada kitab semuanya. Wa idza laqukum qalu amanna. Apabila mereka berjumpa kamu, mereka kata kita geng. Kami juga beriman. Wa idza khalau, tapi bila mereka jauh daripada kamu, addu alaikumul anamina minal ghaid. Mereka sampai gigit jari sebab geram dengan kamu. Mereka sampai gigit jari, geram dengan kamu. Depan mereka kata kita geng, tapi di belakang mereka sangat benci dengan kamu. Allah Ta'ala kata, qul mutu bi ghaizikum innallaha alimun bidzatis sudur. Matilah kamu dengan kebencian kamu, kegeraman kamu. Allah tahu apa yang ada di dalam hati. Masya Allah. Dalam ayat yang lain, kepada orang-orang yang mengaku dia Islam, kerana pemimpin-pemimpin yang mengaku mereka Islam, tapi pergi ke kuasa-kuasa besar dunia dengan mengharapkan sesuatu, ataupun takut ditiba bencana, tu ada nuklear, ada teknologi, apalah kita ada, jomlah kita terpaksa berpaut dengan mereka. Allah Ta'ala memberi amaran kepada mereka. Ya, Allah Ta'ala kata apa di dalam Al-Quran? Fataral ladina fi qulubihim marad. Kamu akan melihat orang-orang yang hati mereka ada penyakit. Yusari'una fihim. Yusari'una, bersegera pergi kepada mereka, iaitu kepada Yahudi dan Kristian. Yaquluna nakhsha an tusibana dairah. Dan mereka berkata, kami takut kena bencana. Jangan apa-apakan kami, jomlah kita geng. Kami geng kamu. Sebab apa dia takut? Sama takut kursi mereka hilang, kekuasaan mereka hilang, istana ke ataupun kekayaan mereka ataupun kursi empuk mereka hilang, apa sahaja, kami takut ditimpa bencana. Jadi fatara alladzina fi qulubihim, kamu akan melihat orang yang ada penyakit dalam hatinya, yusari'una fi. Yusari' ni bersegera kepada mereka, bermakna berwalikan mereka, mengharapkan sesuatu yang baik daripada mereka. Yaquluna nakhsha an tusibana dairah. Mereka kata, kami takutlah kena apa-apa yang tak elok. Fa'asallahu an ya'tiya bil fathi aw amri min indih. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan memberi kemenangan, akan memberikan sesuatu penyelesaian untuk kamu. Mana jangan pergi kepada mereka, pergi kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah yang memberikan kepada kamu kemenangan. Mudah-mudahan kalau kamu tidak pergi kepada mereka, Allah Ta'ala akan memberi kamu jalan keluar. Atau apa saja ketetapan aw amri min indih,
atau apa saja ketetapan daripada Allah, fayusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimin. Dan mereka dengan perbuatan mereka beria-ia pergi berjumpa dengan ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, kelak mereka akan menyesal. Dan ini yang berlaku dalam Palestin tadi. Berwalikan British, berwalikan Perancis, melawan saudara mereka sendiri se-Islam, Khilafah Osmaniyah. Akhirnya kalah Khilafah Osmaniyah. Akhirnya menang British, dan British pun menjajah Syria dan menjajah Palestin, lalu menghalau ketua-ketua Arab. Terima kasih banyak, pergi belah kamu. Tidakkah kamu menyesal selepas itu? Rupanya mereka membenci kamu. Di belakang tabir benci yang sampai menggigit jari. Itu dia kata Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Palestin jatuh kerana jauhnya umat daripada Islam, walaupun mereka dekat dengan bangsa mereka, walaupun mereka berperang atas dasar bangsa, tetapi sebabkan mereka jauh daripada agama, maka mereka lawan saudara mereka sendiri. Sama dalam isu Palestin pada hari ini. Kita potong sikit. Ini semua kisah sejarah, tetapi dia sangat berkait rapat dengan isu Palestin pada hari ini, iaitu faction, fraksi-fraksi yang berada di Palestin pada hari ini pun berbagai. Ada di kalangan mereka yang berjuang kerana Islam, ada di kalangan mereka yang berjuang kerana Arab, ada di kalangan mereka yang berjuang kerana kemanusiaan. Tak ada kena dengan Islam, tak ada kena dengan Arab, kerana kemanusiaan. Kerana tanah mereka dijajah, kerana rumah mereka dirobohkan. Begitu juga itu dalam penduduk. Begitu juga kita, umat Islam di luar, juga membantu ataupun melihat isu ini berdasarkan fraksi-fraksi juga. Ada yang memahami apa yang berlaku seperti mana yang kita terang tadi. Kemudian ayat-ayat Al-Quranul Karim. Mereka memahami isu ini dengan kefahaman Islam yang jelas dan melihat segala permasalahan, segala fakta-fakta sejarah, dan akhirnya bagaimana nak diselesaikan isu ini adalah melalui kacamata Islam. Itu satu pihak. Kemudian ada yang melihat isu ini sebagai isu kebangsaan ataupun isu bangsa, ataupun ada yang melihat isu ini sebagai isu geografi ataupun tanah dan negara. Kemudian ramai yang melihat isu ini sebagai isu kemanusiaan, termasuklah orang yang tidak beriman yang mengadakan demonstrasi di sana sini, yang tidak boleh melihat kezaliman yang dilakukan oleh Israel, membunuh kanak-kanak, membunuh orang tua, wanita, dan juga meletupkan hospital, sekolah dan sebagainya. Maka mereka bangkit, seperti mana juga kita bangkit, tetapi mereka mempunyai pandangan mereka yang tersendiri. Dan kita kena faham bahawa apabila kita memahami apa yang disebut oleh Sayyidina Umar Al-Khattab, semuanya adalah berasaskan Islam. Dan penyelesaian kepada isu Palestin mestilah berasaskan Islam, supaya umat Islam berjaya dengan kejayaan yang sebenarnya.